Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, cikgu sains anda. Video kali ini cikgu keterangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan topik sains, iaitu tenaga dan sumbernya. Sebelum tu, objektif pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama sekali, menyatakan maksud tenaga, dan yang kedua, memerihalkan pelbagai sumber tenaga. Okay, kita ada dua objektif kali ini. Boleh? Bagi siapa-siapa yang terlepas dengan video cikgu sebelum ini, boleh klik link di atas untuk terus akses kepada video-video tersebut. Selepas saja kamu selesai tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus jawab soalan uji minda yang cikgu sediakan pada link di deskripsi video di bawah. Tapi soalan itu ada passwordnya, yang mana kamu perlu tonton video ini sampai habis. InsyaAllah kamu jumpa password tersebut. Jadi jangan buang masa, jom dengar penerangan cikgu berkaitan dengan tajuk tenaga dan sumbernya. Alright. Baik, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Maksudnya keupayaan untuk melakukan kerja. Tak ada tenaga, tak upaya untuk melakukan kerja. Okey, tenaga dapat diperolehi daripada pelbagai sumber. Okey, kita ada dua tadi kan. Apa maksud tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, terdapat pelbagai sumber. Okey, maka ini mari kita kenali sumber tenaga yang terdapat di sekeliling kita. Alright. Sumber tenaga yang pertama sekali kita tengok sini, matahari. Tenaga matahari. Kita tengok apa penerangan dia. Merupakan sumber tenaga yang paling utama. Yang paling penting lah maksudnya. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjanakan elektrik melalui panel suria. Apa itu panel suria? Okey, panel suria adalah macam ni. Yang terdapat di atas bumbung-bumbung, contoh yang terdapat di atas bumbung-bumbung rumah yang digunakan untuk menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik yang boleh digunakan untuk kegunaan harian di rumah. Bagi siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu. Itulah panel suria. Ada bermacam-macam lagi contoh panel suria yang terdapat di negara kita ni ya. Contohnya di langkah kereta dan sebagainya. Okey, itu sumber tenaga yang pertama, matahari. Kita tengok pula contoh tenaga yang kedua pula. Sumber tenaganya adalah daripada air. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjanakan elektrik. Turbin ni untuk menjanakan elektrik. Negara kita pakai empangan hidroelektrik untuk menjanakan elektrik. Ini dah empangan hidroelektrik. Okey, kita ada beberapa empangan hidroelektrik di Malaysia kan. Jadi cara dia, kita gunakan air, lalu melalui empangan ni kita ada turbin. Ini adalah turbin ataupun turbin ni, yang mana apabila air ini lalu melalui turbin ni akan berputar menghasilkan elektrik. Air ini akan keluarlah. Okey, inilah teknologi atau cara yang kita gunakan untuk menjana elektrik di negara kita. Sumber tenaga air yang kedua sekali. Sumber tenaga kita yang ketiga adalah sumber tenaga biogesin. Apa itu biogesin? Biogesin ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan, najis haiwan ni, yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjana elektrik. Rupa-rupanya tumbuh-tumbuhan dan juga najis haiwan boleh digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Contohnya ini, okey, daripada najis kuda ni, najis haiwan ni, okey, boleh digunakan. Dan juga ni contoh-contoh kayu, api dan sisa tanaman ni boleh digunakan untuk menjana elektrik kategori biogesin ni. Dapat biogesin daripada tumbuh-tumbuhan dan juga tinja haiwan. Kita tengok info sains ni ya. Geoterma juga merupakan sumber tenaga. Tenaga geoterma. Apa itu tenaga geoterma? diperolehi daripada haba batuan, daripada haba batu-batu
yang panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. Rupanya tenaga haba daripada batu di bawah bumi ni, contoh ni kan, boleh menjanakan elektrik untuk contohnya kawasan perumahan ni menggunakan tenaga geoterma. Okey, tenaga geoterma daripada haba batuan di bawah bumi untuk menjanakan elektrik. Okey, boleh. Sumber tenaga yang seterusnya adalah sumber tenaga angin. Okey, apa itu tenaga angin? Angin yang bertiup menggerakkan kincir angin untuk menjana elektrik. Rupa-rupanya daripada tenaga angin ni boleh menjanakan elektrik melalui kincir angin. Ini kincir angin. Okey, kebanyakan digunakan di negara-negara yang berada pada kedudukan yang tinggi, disebabkan kawasan tinggi banyak angin. Jadi dia menggunakan angin tu untuk memutarkan bilah-bilah kipas ni, lalu menghasilkan tenaga elektrik. Alright. Okey, sumber tenaga yang seterusnya adalah daripada nuklear. Apa penerangan kita tengok? Bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Ni contoh jana kuasa nuklear lah ya. Ni gambar sebenar. Okey, yang mana contohnya macam uranium ni, plutonium ada dan bermacam-macam lagi digunakan untuk menjanakan elektrik. Yang mana contohnya negara-negara yang besar yang tiada kemudahan ataupun sumber seperti air dan juga angin, mereka banyak menggunakan bahan nuklear untuk menjanakan tenaga elektrik di negara mereka. Sumber tenaga yang seterusnya adalah daripada bahan api fosil. Apa itu bahan api fosil? Bahan api fosil seperti petroleum, minyak petroleum, gas asli dan arang batu dibakar untuk menjana elektrik. Negara kita ada ya. Okey, yang mana petroleum, gas asli ada, arang batu pun ada, yang mana kita bakar untuk menjanakan tenaga elektrik. Contoh ni, kita dapat petroleum, kita gali petroleum di dalam laut. Okey, ni contoh dia. Contohnya kita gali di dalam laut, sampai ke dasar laut, kita ambil petroleum dan gas asli untuk menjanakan elektrik dan juga menggerakkan kenderaan. Okey, contohnya arang batu sini. Okey, ni arang batu. Okey, kita gunakan untuk menjanakan elektrik, yang mana bahan api fosil, arang batu terdiri daripada bahan api fosil. Okey. Yang terakhir sekali adalah sumber tenaga daripada ombak. Okey. Ombak menggerakkan turbin di dalam laut untuk menjanakan elektrik. Okey, ada turbin dalam laut ni, yang mana tenaga ombak daripada dasar laut menggerakkan turbin ni berpusing lalu menghasilkan tenaga elektrik. Jadi ombak juga boleh menghasilkan tenaga elektrik. Itu salah satu sumber tenaga. Kata laluan untuk soalan uji minda kali ini adalah 747474. Kita ulang, 747474. Selamat jawab soalan. Jadi itu dia beberapa sumber tenaga. Yang pertama sekali kita ada ombak, okey, kita ada bahan api fosil, kita ada nuklear, kita ada angin, okey, biogeosim, kita ada tenaga air dan juga ada tenaga matahari. Ketujuh ini adalah semuanya adalah sumber tenaga. Ada satu lagi contohnya sumber tenaga geoterma ni. Okey, ada 8 lah. Jadi saya harapkan kamu dapat menyatakan maksud tenaga, iaitu kebolehan untuk melakukan kerja, dan pelbagai sumber tenaga. Kita ada 7 ataupun 8 sumber tenaga tadi. Boleh ya? Jadi kita akan jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Kali ini kita akan bincang dan menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga pula. Sebelum ni sumber tenaga kan? Yang ni kita akan bincang bentuk tenaga. Okey, sekiranya kamu dapati video ini memberi manfaat dan memahamkan kamu berkenaan tajuk ini, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk terus bagi semangat kepada cikgu bagi menghasilkan video-video yang berkualiti setiap minggu. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu.
Sehingga kita berjumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Bye-bye.